Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Kita sama balik bab haji ni. Bab haji ni. Okey, sekarang ni wanita haid dalam bab wanita haid dan dalam ibadah haji dia. Ada orang tanya kepada Syekh ni nak. Waktu kedatangan saya ke Kota Mekah adalah pada pertengahan musim haji. Seiring dengan datangnya waktu haid saya, sementara sebahagian dari ibadah haji adalah melakukan tawaf wusul. Tawaf selamat datang. Tawaf ni. Apakah saya boleh tawaf kudus sana ada? Entahlah usul kata tak. Apakah saya boleh mengerjakan tawaf sementara saya dalam keadaan tidak suci? Tanya gitulah. Okey, Syekh ni jawab, Syekh Dr. Ahmad Syarbasin dalam tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan ni, dia jawab kan. Pertama-tama perlu kita tahu dulu bahawa yang dimaksudkan dengan tawaf usul adalah tawaf qudum. Nama hak sebenar lebih tepatnya tawaf qudum bukan tawaf usul dah. Atau dinamakan juga dengan tawaf tahiyah atau tawaf liqa. Tawaf tahiyah dan tawaf liqa ni boleh dah juga dah panggil dah. Iaitu tawaf yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji segera setelah dia sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah dan dilakukan dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Ni kena buat segera, siapa-siapa tu masa mana siapa pun tengah malam ke masa segar apa tu kita tawaf lah. Ni tawaf qudum panggil dah. Dengan pakai ihram lah. Pakai ihram ni di miqat lah. Sebelum miqat lagi ready awal. Ataupun waktu di miqat tu ready awal pakai ihram dah. Lepas tu niat ihram ataupun panggil berihram. Ihram tu niat ihram dah. Niat buat haji dah. Ataupun umrah. Haji tamattu ke, haji qiran ke, haji ifrat ke, situlah dah. Okey, majoriti fuqaha berpendapat bahawa tawaf ini hukumnya sunnah. Jadi asas-asalnya hukum sunnah lah. Ketiga imam mazhab iaitu Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala rahimahumullah mempunyai pendapat yang sama iaitu hukumnya sunnah. Kerana tawaf tersebut merupakan ucapan tahiyah, yakni penghormatan terhadap Kaabah sebagaimana tahiyatul masjid. Jadi kita pergi Mekah tak kira lah musim bila-bila pun, musim haji atau tidak musim haji, kita sunat. Kalau waktu kita buat umrah kita kena sunat itulah, sunat tawaf qudum dah. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa yang pertama kali Rasulullah SAW melakukan ketika sampai di kota Mekah adalah berwuduk dan kemudian melakukan tawaf. Sampai Mekah tu wuduk dulu. Ketika tawaf dah, wuduk dulu, lepas tu baru tawaf dah. Di sini memberikan petunjuk kepada kita bahawa ucapan tahiyatul masjid, Masjidil Haram adalah dengan melakukan tawaf. Sininya kita faham bahawa kalau masjid biasa kita sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat ni. Tapi kalau di Masjidil Haram kita tahiyatul masjid dia ialah dengan tawaf. Dan tawaf ini dikiaskan dengan solat tahiyatul masjid di tempat lain lah, maka hukumnya sunnah saja dah. Jika seorang meninggalkan tawaf ini, maka dia tidaklah berdosa dan tidak akan disiksa, dan juga ibadah hajinya tetap sah sekiranya dia meninggalkannya kerana ada uzur. Imam Malik pula berpendapat bahawa tawaf qudum ni adalah wajib hukumnya bagi orang yang datang ke Mekah dalam keadaan berihram untuk haji, dan mereka datang dari luar daerah haram. Gitulah. Walaupun dia orang yang sebelumnya bermukim di daerah haram, lalu kemudian keluar. Bagi orang yang berihram untuk melaksanakan ibadah umrah atau berihram dari dalam daerah haram, maka tawaf qudum tidaklah wajib baginya. Imam Malik berpendapat bahawa tawaf qudum juga tidak wajib atas orang yang lupa, wanita yang sedang haid,
wanita yang sedang nifas, orang yang pengsan dan orang yang gila. Jadi orang haid, orang wanita nifas, orang lupa kan. Lepas orang pengsan dan orang gila, perempuan ni dimaafkan lah tawaf qudum. Selama uzur halangan mereka masih ada orang haid, orang nifas, masa tu tak boleh lah dia tawaf di Masjidil Haram lah, kerana dia tu ada darah, tak boleh lah, uzur lah tu. Selagi uzur tu masih ada sehingga mereka tidak dapat melakukan tawaf qudum. Tawaf ini juga tidak wajib bagi orang yang mempunyai waktu yang sempit, di mana sekiranya dia melaksanakan tawaf qudum dikhawatirkan dia akan kehilangan ibadah haji. Tak ada dah. Ibadah haji ni ada banyak kau lagi, dah pergi denulah Muzdalifah lah, gapo dah wukuf di Arafah, jadi banyak step-step lagi. Jadi kalau dia lorak tak ada tu nak gimana dah. Dari penjelasan di atas, sadari penanya tidak perlu khawatir dan ragu, kerana anda boleh meninggalkan tawaf wusul, tawaf qudum tak kala masuki kota Mekah. Anda juga dapat menunggu hingga berakhirnya masa haid, lalu anda mandi dan bersuci, dan kemudian baru melakukan tawaf. Gitulah dah. Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya wanita yang sedang haid dan nifas boleh mandi dan berihram, dan kemudian melaksanakan semua amalan-amalan ibadah haji, hanya saja mereka tidak boleh melakukan tawaf di sekitar Kaabah hingga mereka suci. Cerita orang yang ada uzur lah sebenarnya dah. Tapi kalau orang pergi Mekah, dah tawaf lalu tu dengan tawaf umrah. Masa tu kalau dia niat tawaf umrah, sekali tawaf qudum, sekali serentak lah dah. Maka situ sekali ni wajib lah, pasal tawaf umrah ni wajib kan. Tawaf haji tu tawaf ada wajib juga lah. Hak lain tawaf sunat lah. Tawaf qudum pun tawaf sunat. Kalau kita pergi ni tidak musim haji ataupun tidak niat nak haji lagi atau niat umrah lagi, ataupun bukan musim haji kan, niat umrah kan, ataupun kita ni kerana kita kata ada uzur saat ni lah, ada uzur ke apa, kita boleh tangguh, maksudnya bukan wajib dah. Begitulah lebih kurang dah. Dari penjelasan hadis ini, para fuqaha sepakat memahami bahawa seseorang yang melakukan tawaf mengelilingi Kaabah mestilah suci dari haid dan nifas, daripada hadas dan najis. Jadi sini ni hak Nabi tak beri tawaf rutin di masjid tu menunjukkan bahawa benda tu tak boleh lah masa haid nifas ni, masa hadas dan masa najis ke apa tak boleh tawaf, kerana kias dengan tak adalah larangan Nabi tak suruh rutin lagi tawaf kalau dia haid nifas dah. Haram hukumnya seorang yang mempunyai hadas kecil melakukan tawaf. Ni jumhur ulama kata gitulah. Sehingga dia berwuduk dahulu dah. Nabi pun buat gitu. Nabi siapa-siapa niat dah dan niat nak selesai siapa tu macam-macam lah dah. Tapi siapa Mekah Nabi, sebelum Nabi tawaf tu Nabi ambil semai dulu dah. Demikian juga haram hukumnya seorang yang berhadas besar melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Haram dah. Yang termasuk orang yang berhadas besar adalah mereka yang junub, haid dan nifas. Jadi orang junub pun dia juga junub ni melibatkan suami isteri ataupun melibatkan kes-kes tertentu lah. Kita belajar soal mudah lah. Haid dan nifas pun sama, iaitu tidak boleh tawaf di Kaabah. Hadis di atas berbicara mengenai wanita dengan kata-kata hingga mereka suci. Jadi maksudkan dengan suci di sini ialah hingga berhenti haidnya dan kemudian mandi. Bukan henti haid saja, you kena mandi dulu dah. Mandi dulu baru boleh tawaf. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis di mana dia mengatakan, maksudnya, mafhumnya, Rasulullah SAW mendatangiku sementara aku sedang menangis. Nabi pergi jumpa Aisyah lah. Aisyah ketika tu menangis. Itu terjadi tak kala Siti Aisyah tengah melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW. Tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba Aisyah menangis. Nak pergi ke Mekah lah, nak haji dah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah engkau sedang haid? Ya, aku menjawab, ya. Aisyah jawab, ya dah. Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya hal itu adalah ketetapan yang Allah SWT telah tetapkan bagi anak-anak perempuan Nabi Adam. Lakukanlah apa-apa yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Namun jangan engkau melakukan tawaf mengelilingi Kaabah hingga engkau mandi. Gitulah. Jadi tawaf ni tak boleh. Nabi lagi lah tawaf. Tak boleh kat dia. Haid, nifas, apa ni junub tak boleh. Hadis ni jelas lah haid dah. Tapi benda lain pun sama lah, kias tu. Kias yang benar lah. Hadis ini dengan jelas mengatakan bahawa seorang wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan tawaf mengelilingi Kaabah hinggalah darah haid dan nifas mereka atau nifas berhenti, dan kemudian
kena mandi dulu. Bukan berhenti haid nifas saja, kena mandi dulu ya. Jika haid atau nifas mendatangi seorang wanita pada hari-hari pertama ibadah haji, maka dia dipersilakan melaksanakan semua amalan-amalan ibadah haji yang lain kecuali tawaf mengelilingi Kaabah. Ibadah haji lain banyak dah. Jadi Kaabah ni tawaf orang buat haji dia tawaf ifadah hak rukunnya biasanya 10 Zulhijjah, tapi boleh tangguh lepas tu. 11, 12, 13 lepas tu lagi pun boleh lagi tangguh dah. Dah. Cuma nak klik je lah, gitulah masalahnya dah. Biasanya seorang wanita akan punya waktu yang cukup setelah berakhir masa haidnya. Biasanya logiknya dah lah, tidak dah lama sangat dah. Kalau kena pun sampai seminggu ke apa dah lagi dah. Gitulah dah. Sehingga dia dapat mengerjakan tawaf. Sehingga dia dah juga dalam mana pun tawaf dah. Terlebih lagi tawaf yang termasuk rukun haji, iaitu yang dikenali dengan tawaf ifadah. Dia rukun haji tawaf ifadah. Hak Maulid 10 Zulhijjah, tapi rutinnya tidak semua boleh lah. Maka dia ada hak kena haid dan macam-macam. Kena tangguh lagi dulu lah. Kalau ada masalah, lambat sikit hidup Mekah dah. Gitulah. Tawaf ini juga dinamakan tawaf ziarah, iaitu ziarah Mekah yang dilakukan setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Tu dia pergi Mekah ni lama sikit biasanya lah. Supaya apa? Supaya takut ada lah orang Tina yang jenis gini ni. Masalahnya hak ni semata ni tak. Jenis semata yang akan jadi masalah. Mungkin semata je pergi lewat yang akan Mekah semata, Madinah sama. Kalau pergi awal, yang akan pergi Madinah dulu. Lepas duduk Mekah tu lama sikit lah. Lama sikit. Tak ada masalah mana. Gitulah cerita dia dah. Biasanya jemaah Malaysia ni, dia pergi Madinah dulu. Atau pergi Mekah semata, yang akan pergi Madinah. Lepas tu pergi Mekah untuk haji tu. Lama dah. Umrah tak ada masalah lah. Umrah ni tak. Dia boleh. Lah gitulah tak. Ya tak boleh cukup. Kalau tangguh cukup lah. Namanya nak boleh tawaf dah. Tapi dia tidak boleh tangguh lagi lah. Tak apalah tu cerita tentang ni lah. Waktu pelaksanaan tawaf ifadah adalah sejak terbit fajar pada hari ke-10 bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu siapa lah. Sepanjang boleh haji tu lah. Nama juga dah. Jika haid datang pada diri seorang wanita di hari-hari akhir ibadah haji, maka wanita tersebut mestilah menunggu hingga haidnya berhenti. Setelah itu dia baru melakukan tawaf ifadah untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Dia juga dapat menggunakan obat yang dapat menahan keluarnya haid. Ni ada. Dan untuk terpaksa, takut ketinggalan jemaah lain nak gilah ke Madinah kau, nak kelik dah kau. Jadi timbul masalah gini, biasanya dia akan makan pil lah. Dia ada ubat dia lah. Terpaksa lah sebab takut ketinggalan dah. Cakap nak tunggu dah. Okey, sehinggalah dia dapat melaksanakan tawaf. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang wanita yang membeli ubat yang akan digunakannya untuk tahan haidnya supaya tidak keluar. Ibnu Umar mengatakan bahawa itu tidak mengapa dan kemudian dia menganjurkan pohon arak. Yang pohon biasa digunakan untuk siwak kepada kaum wanita. Jadi tak apa tak. Kecuali dia bawa masalah kesihatan lah. Kalau tak bawa masalah kesihatan ataupun tidak berat mana, dimaafkan. Bolehlah kita pakai ubat supaya haid tu berhenti kau. Tubik awal-awal flush cepat-cepat. Tubik cepat-cepat dan ataupun dia berhenti haid supaya boleh buat tawaf. Tidak meninggal jemaah-jemaah lain lah. Okey, lepas tu tentang wanita haid dan wukuf di Arafah pula dah. Ni ada orang tanya, apa pendapat agama sekiranya waktu wukuf di Arafah telah datang sementara kaum wanita dalam keadaan tidak suci disebabkan haid atau nifas? Apakah yang harus dilakukan oleh kaum wanita berkaitan dengan keharusan, kewajipan rukun wukuf di Arafah? Apakah yang mesti mereka baca dalam keadaan yang demikian? Orang tin wukuf tak wukuf dia mari masa dia. Tak boleh lah dah. Tak boleh semaya ke apa lah dah. Jadi kalau wukuf kan wukuf lah. Okey, Syekh ni jawab. Wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah adalah rukun ibadah haji yang paling penting. Tak ada nombor satu sekali paling penting, wukuf dah. Okey, tawaf ke apa, wukuf paling penting dah. Dari sekian amalan-amalan ibadah haji, kerana itu Rasulullah SAW telah bersabda, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Nabi kata gitu, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Arafah adalah sebuah gunung yang di tengah-tengahnya ada sebuah lembah yang berada di antara Muzdalifah dan Taif. Seseorang telah dikatakan melaksanakan wukuf di Arafah jika dia berada di salah satu bahagian dari lembah tersebut. Jadi
Kalau dia duduk mana-mana bahagian di lembah wukuf di Arafah tu, dikira dia telah melaksanakan wukuf lah. Dalam keadaan mengenakan pakaian ihram, berdiri, berkenderaan, duduk ataupun tidur, semua dikira wukuf belaka. Jika seorang yang melaksanakan ibadat haji tidak wukuf atau tidak berada di Arafah, maka ibadah hajinya tidaklah sah dan dia mesti mengulangi lagi pada musim haji tahun yang akan datang. Kena semula haji, tak jadi dah. Dia wajib pula kena segera qada tu, tunaikan semula haji, buat semula daripada awal. Kena segera, tak boleh tangguh lah. Untuk wukuf di Arafah, seorang disunahkan untuk mandi. Namun seorang wanita yang sedang haid, nifas ataupun melahirkan dapat wukuf di Arafah. Jadi tak ada masalah. Hotin ni haid ke nifas ke, beranak ke, tak ada masalah. Dia boleh wukuf di Arafah juga. Kerana suci dari hadas bukan syarat bagi wukuf di Arafah. Dia bukan macam tawaf. Wukuf di Arafah. Semua ibadat haji lain termasuk dalam melontar ke apa, tidak disyaratkan suci sebagaimana tawaf di Kaabah. Kerana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahihnya telah memberitahukan kita bahawa para wanita yang sedang haid ataupun nifas dapat melaksanakan semua amalan ibadah haji kecuali tawaf mengelilingi Kaabah. Tawaf je tak boleh dah. Hak lain tu boleh berlaku. Duduk di Mina, Muzdalifah, di Arafah, melontar apa, tak ada masalah sikit abuk kerana dia tidak melibatkan tawaf. Tawaf hak kena ada bersuci daripada haid nifas. Mereka harus melakukan tawaf setelah mereka suci dari haid atau nifas. Jadi mereka ni wajib kena tawaf apabila suci lah. Seorang wanita yang sedang dalam keadaannya seperti ini, yang haid, nifas atau melahirkan, dapat mengucapkan doa yang maksur berikut ini di Arafah. Selama berada di Arafah, boleh selain daripada semayang, boleh lah buat ibadah lain. Mazhab kita baca Quran tak lagi, mazhab lain baca Quran pun boleh. Kalau tak boleh baca Quran kat, kita bacalah zikir-zikir lain. Antaranya zikir haknya dah Tok Syekh ni ajar dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sadri nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa a'udzu bika min wasawisis sadri wa syatatil amri wa fitnatil qabri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yajlu fil lail wa syarri ma yaliju fil nahar wa syarri ma tahabu bihi riyah wa min syarri bawa'iqid dahr. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Milik Dialah semua kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, jadikanlah cahaya pada dadaku, jadikanlah cahaya pada pendengaranku. Dan jadikanlah cahaya pada penglihatanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan yang ada dalam dada, dan kacau balaunya urusan, dan dari fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang datang di malam hari, dan kejahatan yang datang di siang hari, dari kejahatan yang datang seiring dengan tiupan angin, dan dari kejahatan-kejahatan zaman. Kita baca ni contoh-contoh doa lah. Terdapat juga doa yang maksur yang lain yang dapat dibaca. Maksur ni kira sabit, ya, kira ada riwayat daripada Nabi lah dah. Allah bacaan gini bunyinya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa kabira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni rahmatan as'adu biha fid daraini wa tub alayya tawbatan nasuha la ankuhuha abadan wa alzimni sabilal istiqamah la uzighu anha abadan. Allahumma anqulni an dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati wakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka wa nawwir qalbi wa qabri waghfir li asy-syarra kullahu wajma' li al-khaira. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma yassirni lil-yusra wa jannibni al-'usra warzuqni ta'ataka ma abaqaitani astaudi'uka minni wa min ahbabi wa min muslimin adyanana wa amanatina wa akhawatim a'malina wa aqwalina wa abdanana wa jami'a ma an'amta bihi alaina. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak lagi besar. Tidak ada zat yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka berilah aku ampunan dari sisimu, ya Allah. Ya Allah, cucurkanlah aku dengan rahmat yang akan mendatangkan kebahagiaan bagiku di kedua negeri.
Jadi di akhirat, negeri dunia dan akhirat lah. Terimalah taubatku sebagai taubat nasuha yang tidak akan aku langgar untuk selamanya. Ya Allah, tetapkanlah aku di jalan istiqamah yang aku tidak akan berpaling darinya untuk selamanya. Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Ya, cukupkanlah aku dengan yang engkau halalkan dari apa-apa yang engkau haramkan. Cukupkanlah aku dengan kurniamu dari selainmu. Terangilah hatiku dan liang lahatku. Ampunilah semua kejahatanku dan kumpulkanlah segala kebaikan pada diriku. Ya Allah, aku memohon petunjuk dan ketakwaan kepadamu. Aku memohon kesucian dan kecukupan darimu. Ya Allah, mudahkanlah sesuatu yang mudah bagi diriku. Hindarkanlah sesuatu yang sulit dari diriku. Kurniailah aku ketaatan kepadamu selama engkau menghidupkanku. Aku titipkan padamu dari diriku, dari orang-orang yang aku cintai dan dari seluruh muslimin, amalan-amalan agama kami, amanah-amanah kami, akhir perbuatan-perbuatan kami, ucapan-ucapan kami, badan kami dan semua nikmat yang engkau berikan kepada kami. Ini contoh-contoh doa lah. Doa-doa ni, ya gitulah, ada setengah doa sangat panjang dah. Ya ada doa yang sahih pendek sikit. Apabila dia kau tak guru pondok tu ya panjang. Masalah bagi kita orang Melayu ni jadi tak ada dah. Jadi tak ada lepas tu. Bukan orang ramai ni jadi tak boleh lah. Tak ada nak berhenti mana. Bukan orang juta-juta dah. Jadi molek ni kadang-kadang kita tahu amat doa yang pendek-pendek diulek-ulek pun mudah dah. Macam kita duk tawah dah. Nak tengok buku gua ni orang berjuta-juta tolak-tolak ni. Roboh kat berat ni jerit ke demo dah. Jadi kita ni tak susah. Kalau tak ramah tak apalah. Tapi biasa ni ramah lah. Musim haji kan. Jadi kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar pada dah. Kalau dia ada doa antara lepas kita tawaf, lepas kita melontar dan sebagainya ada doa ni. Jadi kita kiranya kalau ada riwayat sahih yang ringkas, kita baca hak ringkas dulu dah. Kecuali kita ni alim kau ngapa kuat kau tok guru tok ustaz kau. Biasa ngapa tu ikut dia ada baca hak panjang pun dah. Kita kapur masyarakat awal ni buatlah yang sahih, yang pendek, yang dah kita buat lah. Tidak kita takut jadi timbul bahaya pula dah. Jadi masalah pula dan tak ada. Kadang buat kata tekak, kata semata-mata kata dok tekak ni doa ni. Lepas tu tak ada baca sikit abuk ni. Muka kita tak bisa mana, takut lari orang lah, pisah lah, takut tepuk orang, kenyat orang macam-macam lah dak. Tempat ramai juta-juta orang tu. Okey, para ulama sepakat berijma' tentang bolehnya orang yang sedang dalam keadaan tidak suci melakukan wukuf di Arafah. Iaitu mereka yang sedang dalam keadaan junub, haid, nifas dan mempunyai hadas kerana melahirkan, semuanya boleh wukuf di Arafah. Di samping itu, para ulama juga menyebutkan banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan seseorang tak kala sedang wukuf di Arafah. Misalnya berdiri tempat Rasulullah SAW berdiri tak kala melakukan wukuf. Iaitu di sekitar padang pasir besar yang terletak di bawah Bukit Rahmah. Ni masalah ramai pula orang dok. Sekitar Bukit Rahmah tu. Dah. Orang ramai gitu sudah gila kalau siapa tahap tu dah. Itu jika tidak menyulitkan baginya. Termasuk amalan-amalan yang disunahkan ketika seorang sedang melaksanakan wukuf di Arafah adalah menghadap kiblat, memperbanyakkan doa, zikir dan istighfar kepada Allah SWT. Semata-mata memusatkan diri kepada Tuhannya. Zikirlah dok selawat 100,000 kali pun ikutlah. Istighfar 100,000 kali pun duduk tak buat kerja apa biarlah beribu pun tak apa dah. Oleh hak tu lah tak erti hak lain kak. Zikir benda tu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar mai beribu pun tak apa dah. Astaghfirullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad berapa beribu kali pun tak apa. Tak usah dak sibuk buat apa lah masa ni nak tumpukan ibadah. Termasuk yang juga disunahkan ketika wukuf di Arafah ialah suci dari hadas dan najis. Namun bagi seorang wanita yang sedang haid, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan wukuf dalam keadaan berhadas, dan itu tidak mengapa. Satu hal yang disunahkan bagi kaum wanita tak kala sedang melaksanakan wukuf di Arafah ialah duduk di satu tempat di padang Arafah dan menjauhkan diri dari keramaian laki-laki. Tak sedang dekat orang jatuh lah tak. Maksudnya duduk duduk tapur mana-mana kat di pada Arafah tu senyap gitu dan berzikir lah senyap. Bukan senyap saja, maksudnya kita berzikir dan buat amal lah. Tak sedap cara lah benda-benda lain lah gitu lah. Okey, sikit lagi. So lagi lah, menyembelih haiwan korban dalam ibadah haji. Ada orang tanya, disebutkan bahawa dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat beberapa keadaan yang mengharuskan seorang menyembelih haiwan korban.
yang bukan berupa domba, melainkan seperti sapi atau unta. Ni kena denda berat dah. Pada keadaan-keadaan apakah itu? Dam ke apa dah. Jadi Syekh ni jawab. Pada asalnya menyembelih haiwan korban hadyun adalah dengan menyembelih haiwan-haiwan peliharaan seperti unta, sapi dan kambing dengan tingkat keutamaan sebagaimana tertera dalam urutan. Serendah-rendahnya darjat dalam berkorban adalah dengan menyembelih seekor kambing. Walaupun demikian, pada beberapa keadaan seorang diharuskan berkorban dengan menyembelih unta. Dah. Misalnya ketika seorang sedang melaksanakan tawaf ziarah yang merupakan salah satu rukun haji, ia junub, mendapat haid ataupun nifas. Demikian juga pada keadaan ketika seorang yang melaksanakan ibadah haji, menggauli isterinya setelah wukuf di Arafah namun belum mencukur rambutnya. Seorang yang melaksanakan ibadah haji juga wajib berkorban dengan menyembelih unta apabila dia bernazar akan menyembelih unta. Jadi beberapa sebab lah. Biasa terkenal kita ni, inilah. Setubuhi isteri dia telah wukuf di Arafah. Wukuf Arafah ni di rukun ni ada. Start wukuf ni. Dia kena ada tawaf ifadah lepas tu dah. Tiba tak ada tawaf ifadah tu, negama bini dia. Jadi benda ni, dia kena denda dia, dam dia kena sekota lah, sekota dah, korban sekota. Lepas tu nazar lah, nazar ni dia cari pasal dia niat dah. Dah. Okey, berkenaan dengan hal ini sebagian fuqaha berkata, seorang yang melaksanakan ibadah haji dimestikan menyembelih seekor kambing untuk setiap kesalahan. Yang ni dam lah yang dia lakukan dalam pelaksanaan amalan-amalan haji. Kecuali 4 keadaan yang tidak dapat dibayar kecuali dengan menyembelih unta. 4 perkara ni unta baru jadi dah denda dia dah. Bayar denda. Keempat keadaan tersebut ialah melaksanakan tawaf ifadah dalam keadaan junub. Buat tawaf ifadah dalam keadaan junub dah. Tu kena tu lah. Kena tawaf ifadah ni kena sebelum dia setubuh di boleh tu lepas tawaf ifadah tiba-tiba tak ada tawaf ifadah lagi dah. Jadi habis lagi haji dia lah. Melaksanakan tawaf dalam keadaan haid atau nifas. Ni. Tawaf dalam keadaan haid nifas. Mekah tu tak boleh tiba-tiba tawaf tu haid nifas tu tawaf juga Masjid Haram. Berat ni kan. Jangan tak tawaf lah kalau haid atau nifas sengaja dah. Tak sengaja lah kira tiba-tiba tu nak kena berhenti lah. Menggali isteri setelah wukuf di Arafah sebelum mencukur rambut. Dah. So cukur rambut ni maksudnya dia tidak suci lagi. Kalau dia melontar tak ada masalah dah dah. Tawaf ifadah ni boleh juga sebenarnya tak ingat. Tawaf ifadah ni boleh. Tawaf ifadah ni dalam pakai ihram boleh, tak pakai ihram pun boleh dah. Cuma dia kena cukur dulu dah. Maksudnya kena ada antara 2 kali daripada 3 kali dah. Okey, lepas tu melaksanakan tawaf dalam keadaan haid atau nifas. Tawaf dalam keadaan haid atau nifas. Lepas tu menggali isteri setelah wukuf di Arafah sebelum mencukur rambut. Itulah ni. Atau bernazar akan menyembelih unta. Kalau nazar tu memang dia cari pasal dia niat. Mana pun tinggi Mekah ni nak sembelih unta dia kata dan niat gitu, maka dia kena sembelih unta lah. Dia mewajibkan diri sendiri dah. Okey, jika seorang mempunyai kewajipan berkorban dengan seekor unta namun dia tidak mendapatkan unta yang dapat dibelinya, maka dia dapat membeli 7 ekor kambing sebagai ganti dari unta. Ni kalau tak ada lah. Dalilnya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah didatangi seorang lelaki di mana lelaki itu berkata kepada beliau, sesungguhnya aku mempunyai kewajipan menyembelih seekor unta dan aku mempunyai kemampuan untuk membelinya, namun aku tidak mendapatkan unta yang dapat aku beli. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan lelaki itu untuk membeli 7 ekor kambing dan lelaki itu pun menyembelihnya. Gitulah dah. Ni ada dalil lah dah. Ada dalil. Jangan tak dalil. Dalam kitab setengah tu dia kata 9 hari 7 ekor nak ganti. 1 gen lembu ataupun 1 ekor kambing tu tak sedok kiyah gitulah pun agama. Dalil tak ada dah. Jadi hak ni ada dalil, tak ada kalau tak ada tak ada lah. Kalau bukan hadis Nabi, tu tak boleh buat lah pun agama dah. Hadis di atas dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Perlu kami jelaskan bahawa ketika para fuqaha, Tok Guru Fiqh ni berbicara mengenai kewajipan menyembelih hewan korban, kerana suatu kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, mereka membicarakannya dalam bab yang berjudul penyembelihan hewan korban al-hadyu. Penyembelihan hewan korban al-hadyu mempunyai erti mempersembahkan unta, lembu atau kambing untuk untuk Allah di tanah haram dah. Dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berkenaan dengan hikmah yang terkandung dalam perintah untuk berkorban, para ulama berkata sebagai berikut.
Sesungguhnya berkorban merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan terhadap perintahnya. Penampakan nikmat-nikmatnya. Nak suruh nampak nikmat-nikmat Allah ni. Dan pemerataan di antara kaum muslim. Maksudnya perata boleh biar berasa belaka. Daging haiwan ni. Hak kita perok, kita beli. Kita ada pitih. Terutama bagi mereka yang memerlukan, kita biar sampai pada orang yang memerlukan. Di hari raya yang merupakan hari zaman Allah SWT bagi orang-orang mukmin. Kalau lah Mekah ni, ya, kena sistem netik dulu. Bagilah lah ni boleh sipir-sipir untuk bagi pada orang miskin seluruh dunia Islam ni. Ibadah kurban al-hadi juga merupakan usaha untuk membersihkan diri dari sifat bakhil. Juga sebagai pengingat akan kisah pengorbanan yang sangat terkenal yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan puteranya yang bernama Nabi Ismail AS. Jadi kita kena ingat korban ni, musim korban kita kena ingat pengorbanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya je lah. Jadi dia sanggup terima perintah Allah untuk sembelih Nabi Ismail yang sangat dicintai disayanginya itu dah. Iaitu ketika Nabi Ibrahim AS dalam mimpinya mendapat perintah untuk menyembelih puteranya Nabi Ismail AS. Ketika hal itu dikemukakan kepada puteranya, Nabi Ismail AS menerima perintah Tuhannya itu dengan tabah. Anak pejuh juga. Nabi Ismail ni kata, dia Tuhan suruh kan, sembelih lah abah ni. Nabi Ismail AS menerima perintah Tuhannya itu dengan tabah. Dan berkata kepada ayahnya sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, peristiwa besar. Peristiwa lain tu, cerita Nabi Huka, cerita gapo hak lain tu, hak tidak sahih daripada Quran tu. Betul lah, hak ni kena suruh bagi hak Nabi ni. Ni cerita Nabi Khidir tak mati-mati tu. Beribu-ribu tahun, dicerita orang ni jumpa Nabi Khidir sekali, pun Negro sekali, pun Tok Arab sekali, pun orang Melayu. Sekali pun Cina, ada macam-macam versi Nabi Khidir ni, Nabi Khidir ni. Cara lah, kita kena cara bersih kisah yang sahih. Kisah Nabi Nuh hidup 950 tahun tu, Nabi dan Al-Quran sebut tu, maksudnya lama benar lah. Tiba benda hak tak tahu mana ni lebih daripada Quran tu, nampak karut dah. Cerita cinta dan kasih. Cerita apa kata? Cerita melibatkan cinta pada Allah ni hebat. Pergi pada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Waktu Khalilullah. Jadi kita pergi kepada cerita tasawuf ni, Rabi'at Adawiyah lah, macam-macam hak lebih. Dia melampau apa tu, kadang-kadang tu tak tahulah jadi karut dia. Jadi kita tu salah faham. Dia kadang-kadang dia merosakkan agama, musnahkan agama kerana melampau-lampau dalam cerita dalam pengesahan cerita tersebut dah. Kadang-kadang jadi batal syahadah kalau kita baca cerita tu, mempermainkan Al-Quran, mempermainkan neraka tu. Dia kata tak si kalau dia tak si masuk neraka, masuk syurga lah. Nah, dia bukan nak syurga, dia nak redha Allah nak apa kadang-kadang ayat tu dia melampau-lampau. Jadi tak boleh. Kita kena ambil kisah-kisah Nabi ni terbaik dah. Tidak melampau dah. Logik. Tidak ada unsur melampau dah. Okey, habis itu dah. Okey, dalam Quran disebut bermaksud dah. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan dapatiku termasuk orang yang sabar. Tak kala keduanya telah berserah diri. Dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ready nak gerak dah. Nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 12 hingga 17. Nak buat sungguh, nak kerak tekak anak yang sungguh kerana perintah Allah. Yang Allah uji siapa tak tu, dia sangat sayang kepada anak dia ni. Anak dia hak juru, hak saya benar. Dah lah boleh anak tu tua dah. Tiba-tiba ni suruh semelih pula dah. Jadi kerana cinta pada Allah ni besar, dia ikut perintah Allah, maka Allah ganti dengan peristiwa besar itu, ganti dengan kibas kambing besar dah. Menyembelih haiwan korban ini terbahagi pada dua bahagian. Pertama, korban yang hukumnya sunnah, iaitu korban yang dilakukan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji semata-mata kerana Allah. Semata-mata ada pitih yang perkataan haji korban lah. Korban yang kedua adalah yang hukumnya wajib, iaitu wajib bagi orang melaksanakan haji qiran. Jadi haji qiran, haji tamattu ni dia kena lah. Iaitu mereka yang berniat melaksanakan haji dan umrah secara bersama-samaan.
Menyembelih haiwan korban juga wajib bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', iaitu mereka yang berniat melaksanakan umrah terlebih dahulu sudah terlebih dahulu umrah. Lepas tu lalu bertahalul dari ihram sehingga datangnya waktu pelaksanaan ibadah haji dan baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi dia tunggu, dia boleh relax dia tidak pakai ihram lama lah. Jadi dia kena bayar dam juga dah. Menyembelih haiwan korban juga wajib hukumnya bagi mereka yang meninggalkan salah satu kewajipan-kewajipan ibadah haji seperti melempar jumrah, berihram dari miqat, menjamak solat ketika wukuf di Arafah dan tawaf wada'. Jadi jamak solat je kata sini termasuk juga dah. Masa mazhab kita tak termasuk dah. Jamak solat ketika wukuf di Arafah ni mazhab lain tu dia kata wajib. Tinggal tok jamak tu salah pula dah. Dan tauhid. Demikian pula seorang wajib menyembelih haiwan korban apabila melanggar apa-apa yang diharamkan atas orang yang sedang berihram. Jadi benda larangan ni kalau dilanggar ya wajib bayar dam lah. Seperti memakai wewangian, mencukur rambut, berburu, memotong pepohonan dan sebagaimana telah dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Cuma kita royak larangan ni jika sengaja dah. Setengah orang kita takut menagat rambut jatuh sikit, bulu jatuh sikit, takut denda lalu. Kadang-kadang bila setiap halai tu menyusuh ke bukit agama suruh siapa tak tu dah. Kalau kita sengaja tahu dah rambut ni kalau kita garuk kuat, cabut baru kita garuk kuat tu macam kita cuai. Kalau kita tergaru sikit-sikit tiba-tiba lurus tu dimaafkan lah dah. Banyaklah kadang-kadang kacing sikit pun orang bicara kata terkacing dah. Ping tu terkacing kata kain tu kata kena dah tidak gitu dah. Tidak siapa mudah sangat lah dah. Menyembelih haiwan korban yang wajib ini dalam ibadah haji dikenal dengan sebutan fida. Iaitu berkorban dalam haji. Setakat tu sajalah perbincangan kita tentang korban lah. Korban-korban ni termasuk juga bak denda. Denda-denda yang kita langgar larangan haji, maka kena bayar dam. Selain itu, haji qiran, haji yang gabung antara umrah dengan haji ni sekaligus, buat serentak sekaligus. Ataupun haji tamattu'. Biasa tamattu'. Lepas tu kita pergi awal sikit dah. Kiranya rapat-rapat tak tahu tu payah juga dah. Takut sekat jalan ke apa. Jadi kita biasanya haji tamattu' lah. Dia kena dam, bayar dam lah. Setakat itulah perbincangan kita. InsyaAllah kita jumpa pada masa yang akan datang. Kita tangguh tazkirah yang kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.